Hello and good morning to Setiong. My name is Muhammad Haikal bin Ali, Nokat Metrik 05 DKA 19F2015. Okay, hari ini saya akan buat presentation ke-5 soalan yang telah saya bahagi. Dengan soalan yang pertama ialah setup auto level, kedua adalah leveling equipment and two practice, ketiga staff reading, keempat leveling procedure dan kelima blocking and computation. Let's start. Okay, for question number 1 is setup auto level. Setup auto level ni dia kena ada 3, iaitu auto level, staff level and tripod. Okay, auto level ni ada dia macam kamera tu lah untuk kita tengok ataupun ukur ketinggian jajar ataupun tanah yang digunakan untuk dalam engineering survey untuk kita mengukur, dan staff level ni untuk tulisan-tulisan di dalam tu untuk kita lihat berapakah angka-angka yang kita dapat pengukuran tersebut. Dan tripod ni adalah paling wajib untuk kita gunakan sebagai didirikan di atas tripod tersebut untuk diletakkan auto level tersebut supaya kita dapat mendirikannya dengan stabil. Okey, itu saja untuk soalan nombor 1, dan soalan nombor 2 adalah leveling equipment and two practice. Leveling equipment and two practice. Okey, untuk leveling equipment and two practice ni kita hendaklah cari different antara step 1 dan step 2, iaitu pack 1 ataupun pack 1 to pack B. Okey, contoh soalan yang memang telah dibahagi. Step 1 dia atau pack A dia dapat 1.313 dan step B 1.296, step 2 1.575 dan step pack B step 2 1.564. Okey. Okey, buat pengiraan dan different dia akan dapat 0.017 dan step 2 yang akan dapat 0.014. Okey, untuk mencari different dia adalah kita akan tolak difference yang kita hasilkan daripada step 1 dan step 2. Tolak 0.17 dan 0.14. 1.07 tolak dengan 0.014, dia akan dapat 0.003. Okey, 0.003 ni adalah keadaan yang baik lah, di mana dia tidak melebihi 0.01 dan tidak kurang maksudnya dia mestilah bawah daripada 0.01 lah dalam untuk mengekalkan dia dalam keadaan yang baik. Dan seterusnya adalah untuk soalan yang ketiga ialah staff reading. Staff reading ni kita gunakan auto level tadilah. Okey, untuk last kali bahagian to practice ni adalah to practice is the permanent adjustment of the leveling instrument to check the collimation error. Collimation error ni lah yang perlu kita cari tadi, di mana different antara dua step 1 dan step B. Ini saya dapat daripada slide lah yang saya ajar. Okay, untuk next question is level staff reading. Okay, staff reading. Okay, untuk staff reading ni saya akan bagi 3 contoh lah, iaitu contoh yang pertama dia akan dapat 0.987 ataupun 0.979 kerana dia belum sampai lagi lah 0.98. Untuk contoh yang kedua dia akan dapat jawapan 1.299 dan contoh yang ketiga dia akan dapat 2.075. Itu daripada staff reading lah yang dapat saya ajar. Ialah sebelum, kalau dia betul-betul di atas petak dia akan dapat jawapan, kalau contoh lah 0.978 dia akan dapat dia betul-betul di atas garis hitam itu dia dapat dari segi 4 itu 0.98. So jawapannya 0.980 lah sebenarnya, di mana setiap garis hujung segi 4 itu mewakili 5 ataupun 5. Okey, itu sajalah dekat staff. Okey, untuk soalan seterusnya kita akan berpindah ke leveling procedure. Okey, leveling procedure seperti yang anda lihat di atas ini adalah contoh yang saya buat. Okey. Saya buat dalam 5 checkpoint untuk membuat satu bulatan yang di kawasan tanah yang tidak rata lah,
sebenar-benar dan ataupun seelok-eloknya lah. Bukan seelok-eloknya tapi sewajarnya. Memang tanah dekat muka bumi ni tidak akan rata lah. Okay. Untuk BS yang pertama, kita akan mulakan dengan TBM1. Kita mulakan dengan TBM1, lepas itu tripod itu akan diletakkan di antara TBM1 di antara checkpoint 1 iaitu CP1. Okey, jarak antara dua tu adalah 30 meter dan tripod ataupun auto level tu diletakkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah dia akan jarak di antara dua point tu. Okey, jarak di antara dua point itu adalah 15 meter lah. Okey. Okey, seterusnya selepas mengukur nilai semua, dia akan dipindahkan kepada selepas checkpoint yang pertama, iaitu di antara checkpoint pertama dan checkpoint yang kedua, dan secara automatik FS CP1 akan menjadi BS dan CP2 pun turut akan menjadi FS, dan step itu akan diulang semula kepada checkpoint 2 dan checkpoint 3, di mana checkpoint 2 pula akan menjadi BS dan checkpoint 3 pula yang akan menjadi BS. Okey, dan prosedur ini akan diulang sehingga akan bertemu balik poin yang pertama, iaitu TBM1 dan TBM1 pula yang akan jadi FS dan checkpoint 5 pula yang akan jadi BS. Okey, itu saja yang saya dapat explain dekat leveling prosedur lah, sebab masa pun tak banyak kan sir. Okey, untuk pengiraan booking and computation adalah, okey, ini adalah soalan yang dah diberi dengan nilai BS, IS, FS dengan remark iaitu catatan RL 33.48. Okey, mari kita teruskan. Okey, 1.89 hendaklah ditolak dengan 2.398. Okey, yang ini tolak dengan yang ini. Okey, tolak. Kalau nilai dia positif, dia akan pergi rise. Kalau negatif, dia akan pergi fall. So, 1.893 tolak dengan 2.398. Nilainya negatif, iaitu 0.505. Okey, 505. Okey, untuk seterusnya, yang ini tolak yang ini. Okey, 2.398 tolak dengan 0.685. Dapat jawapan 1.713. Jawapannya positif, dia akan pergi rise, 1.713. Okey, seterusnya. Oh, saya terlupa. Di sini ada nombor soalan lagi. Okey. Okey. Seterusnya, yang ini tolak dengan yang ini. Dapat jawapan positif, iaitu 2.203. Okey, seterusnya, yang ini tolak dengan yang ini. Yang ini tolak dengan yang ini. Dan yang ini tolak dengan yang ini. Operasi dia tolak. Okey. Okey, 2.139 tolak dengan 1.382. Dapat jawapan 0.757. Okey, seterusnya 1.382 tolak dengan 0.985. Dapat jawapan 0.428. Okey, seterusnya 0.954 tolak dengan 1.849. 1.849 dapat jawapan negatif, iaitu negatif 0.535. Dan seterusnya pun tolak. Depannya akan jadi negatif 1.788 dengan 2.278. Okey, kalau sudah siap di sini, kita totalkan BS dengan FS, RS dengan call. Bukan RS rise. Okey, totalkan yang ini semua tambah. Dia akan jadi 7.662. Yang ini pun sama, tambah. 7.667. Yang ini pun tambah 5.101. Tambah semua 5.106. Okey, di sini kita panggil dia sebagai arithmetic check. Macam itulah. Okey. Hasil total ni kita akan tolak, akan dapat jawapan 0.005. Ini pun akan ditolak, dapat jawapan 0.005. Negatif, okey? Negatif. Okey, seterusnya kita teruskan dengan di sinilah untuk remark ni.
Okey, remark ni kalau nak tahu macam mana nak remark ni kalau nak tahu macam mana kita nak buat catatan. Okey, kita tengok daripada sini. If dah sampai hujung, dia akan jadi CP1. Okey, sini ILA. Sini pergi hujung jadi CP1, iaitu checkpoint 1. Ada hujung, checkpoint 2. Tak ada hujung, ILB. Masih tak ada hujung, ILC. Okey, ada hujung. Dia akan jadi checkpoint 3 dengan checkpoint 4. Macam tu lah. Okey, selepas itu kita akan cari RL dia. Okey, cara nak cari RL ni kita perlu bahagikan nilai ni dengan total yang ada di sini lah, iaitu checkpoint dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita buat pembetulan, iaitu total bagi dengan CP. Okey, total yang ini 0.005 bahagi dengan 5, sebab ada 5 checkpoint. Bagi dengan 5, dia akan dapat jawapan 0.001. Okey, kalau dapat jawapan 0.001, kita staykan di sini dahulu. Okey, so nilai awal RL adalah sama dengan TBM, iaitu 33.448. Okey, kalau nak tambah di sini yang 33.448 ni kena tolak. Ini pergi sini. Okey, kalau dia dekat full, dia akan tolak. Okey, 33.448 tolak dengan 0.505 dapat 32.943. Okey, kalau nak cari yang point yang seterusnya di checkpoint 1, kita pergi dekat sini sebab dia dekat rise, dia tambah. Okey, dia tambah 34.565. Okey, seterusnya pun sama, sini tambah sini. Sini akan tambah dengan sini. Okey, dia akan dapat jawapan 36.859, 37.616, 37.509, 35.721, 33. Oh, di sini 38. Di sini ada 38. Sorry. 38.044 ya. 38.044. Lepas itu 37.21. Lepas itu 35.721. Yang ini bukan 35.721. Yang ini 37.509. Dan yang di sini akan jadi 3.443. Okey. Kalau dah ada nilai semua ni, kita dengan secara automatik akan dapat jawapan RL lah. Okey, dengan yang kita dapat di sini tadi. Okey, sebagai contohnya, dia akan bermula dekat sini 0.001. Selagi dia tidak melepasi checkpoint yang pertama, itu CP1, dia masih 0.01. Dan bila pergi ke checkpoint 2, 0.002, 0.002. Sini pun sama. Sini pun CP3 dia akan berubah. Dia akan tambah 0.003, 0.004 dengan 0.005. Macam tu lah. Tambah dua ni. Tambah-tambah dia akan dapat jawapan dekat sini lah. Okay. Dia akan dapat 32.944, 34.656, 36.862 dan seterusnya sehingga bawah ini. Dan untuk dalam step, sebenarnya distance ni dia akan bagi jarak dia lah dengan secara automatik dari awal lagi. Okay, jarak dia dibahagi 258 meter. Okay, untuk nak cari jawapan distance ni, kita buatlah dengan perimeter arrow. Perimeter arrow ni bermaksud kita perlu cari nilai perimeter arrow daripada distance, itu jarak. Kerana nilai akhir perimeter error adalah tidak dilebihi oleh nilai-nilai yang ini. Maksudnya nilai ini perlu lebih kecil daripada nilai perimeter error. Okey, kalau kira perimeter error, kita mengikut spek JKR, itu spek JKR. Spek JKR
itu dia orang akan bagi 20 square root 2.58 tukar kepada kilometer 0.02 0.02 0.002 satu. Oh, salah 0.020. Okey, ni yang nilai meter ni tadi pun meter ni pun tukar kepada nilai kilometer, dia akan dapat 0.258. Okey, just square root in calculator, dia akan dapat jawapan 0.010. So nilai 0.010 ni dia adalah nilai yang baik lah. Baik kerana dia tidak melepasi 0.01. Dia kurang daripada 0.01. Tapi dia ikut dalam spek ni, yang nilai error biasa ni tidak boleh melebihi nilai permitted error. Okay, permitted error. So ini sahajalah dari Booking and Computation, and that's all from me. Thank you. Okey, itu saja daripada saya lah. Sekian, terima kasih. Sebelum pertanyaan, boleh tanya saya lah. Terima kasih, sir.